ketika kedahsyatan itu berlaku, Allah membayang kepada kita bumi yang dialami oleh manusia di bumi pada masa itu ialah kegelapan mutlak. Matahari sumber cahaya dari dulu sampai sekarang. Sekarang kita di Malaysia menerima malam, ini matahari tidak ada. Sebab apa? Bukan kerana matahari di-off-kan lampunya macam kita off-kan lampu rumah, tapi kerana matahari berpindah tempat ke satu lagi kawasan di bumi sebelah sana. Jadi matahari ini, bayangkan, tidak ada siapa boleh challenge Allah Subhanahu Wa Taala dalam kualiti penciptaan. Kita kalau boleh pasang lampu Kalimantan ni setakat berapa hari boleh tahan non-stop berapa hari. Walaupun kita mungkin tak pernah buat kajian, tapi kita kata sekejap je, tak sampai sebulan dah dia mesti akan padam sendiri, bulb dia bakar, dia lampu bakar panas, ya. Tak ada siapa yang boleh tahan. Ciptaan manusia ni tak ada siapa yang boleh tahan. Handphone pun kalau dia akan restart sendiri. Matahari dari dulu sebelum kita wujud, ribuan tahun, jutaan tahun sebelum manusia wujud, sudah ada macam itulah rupanya sampai hari ini. Tak pernah Allah Ta'ala off-kan. Dan tak pernah matahari itu kerana sebab panas, tanah dia semakin hancur-hancur. Kan kita kalau di bumi ini, bila yang kena panas lalu akan rosak, akan rebut gitu. Tapi ketika itu, Iza Syamsu Kuwirat, ni awal surah Takwir, buat kali pertama yang barangkali dalam sejarah manusia pada masa itu, matahari terpadam kerana matahari sudah mula rosak dalam rangka kiamat. Dan apa yang dialami oleh manusia di bumi pada masa itu ialah kegelapan. Mungkin orang kata pasal lah lampu. Ada orang pengawal dia tak bayar saya kata ni, apa susah pasal lampu. Bayangkan masa itu gempa bumi yang dahsyat berlaku sehingga habis pencawan-pencawan yang rosak habis. Kalau manusia boleh picit Swiss takkan dia ada lampu. Cari lampu sulur, nak cari lampu sulur pun dah kabur sangat masa itu. Jadi itulah gambaran asas yang Tuhan cerita bila kiamat berlaku. Dia lebih teruk daripada filem 2012 lagi. 2012 ni boleh tunjuk lagi hero larikan diri kan, dia cerita kan, tanah runtuh tiga belakang itu. Itu kejar kan. Suasana situ orang boleh fikir lagi lah kan, nak cari kapal bandar nak selamatkan diri kan. Pada masa itu manusia, kiamat betul tak macam itu. Manusia tak dapat bayangkan. Allah hanya memberi bayangan awal sahaja. Hakikat sebenar ketakutan itu ialah pada hari berlakunya kiamat. Ya. Baik, itu yang telah kita bahaskan dalam pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk part yang kedua, bahagian kedua tentang beberapa lagi perkara dan prinsip yang mesti kita cuba faham daripada hari kiamat. Yang pertama, kata pengarang, soal dua daripada malaikat Munkar Nakir kepada mereka yang mati. Ini berlaku kepada sesiapa yang meninggal dunia, maka mereka ini akan menghadapi soal malaikat di dalam kubur. Cuma saya, walaupun kita faham, kita dengar orang sebut dalam kubur, tapi sebenarnya dia berlaku di alam barzakh. Ya. Soal ini tak nafi kalau kita tengok dalam sejarah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berlakulah debat dan dialog. Mu'tazilah kita tak percaya mana ada. Kalau kita korek kubur tu lepas sejam, mayat tu macam tu juga lah. Tak adanya kata dalam hadis kena berasal malaikat sampai rumpus tanah menghimpit kubur si mati sampai tulang belulang kiri kanannya itu macam ni rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kan. Mu'tazilah menolak hadis-hadis tentang azab kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mampu menolaknya kerana hadis itu hadis yang sahih. Satu. Yang kedua, kerana dia berlaku di alam barzakh. Satu alam yang hanya dialami oleh orang yang mati. Barzakh ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ulama menyebutkan adalah satu alam yang mana dia barzakh ni asalnya dinding. Dalam surah Ar-Rahman, ketika Allah menceritakan bahawa laut itu, antara laut dan air itu ada sempadan. Walaupun sempadan itu tak nampak, cuma kita hari ini dengan teknologi hari ini kita pernah melihat video sempadan sungai dengan laut, yang mana kita tengok sungai itu keruk-keruk.
Sebelah dia tu air laut yang masin. Tapi elok aja kat dia campur aduk antara dua-dua itu. Apakah yang memisah antara kedua-dua kawasan itu? Kita kalau nak memisahkan dua benda, kita kena letak dinding. Kan? Itu. Tapi Tuhan sebut dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu, dua laut sungai dan laut itu, kata Tuhan, ada barzakh, ada dinding, la yabghiyan, yang menyebabkan dua-dua kawasan air itu tak akan bercampur. Tuhan bagi tahu begitu. Tinggal lagi kita nak selidiki oleh ilmu sainsnya, bagaimana dia boleh berlaku begitu. Ya. Kita tengok boleh head lah. Cuba kita buat air garam, kita bancur dengan air gula, letak dalam satu besen. Apa akan jadi? Kita akan kata kalau campur aduk lah. Kan? Tak nak buat ini, kita buat dinding siap-siap sebelum kita masukkan air dalam besen, barulah dia tak asing. Itu cara kita buat. Tapi Allah Ta'ala buat dua-dua air tidak bercampur aduk. Air masin tak akan hilang masinnya kerana air tawar di sebelahnya. Air yang tawar tidak akan dipengaruhi dengan kemasinan air laut kerana ada dinding barzakhul la yabghiyan. Daripada barzakh ini dinamakan satu alam sebagai alam barzakh kerana kata ulama alam barzakh itu ialah alam di antara dunia dan akhirat. Dia di tengah-tengah. Jadi dunia sekarang ni alam untuk orang hidup macam kita sekarang. Orang yang meninggal dunia itu belum lagi sampai ke akhirat. Mereka hanya baru berada di alam barzakh. Akhirat bila eranya akan start? Mula era akhirat akan start apabila kiamat berlaku. So sekarang ni syurga dan neraka walaupun telah diciptakan, tetapi belum berpenghuni. Akan diisi, akan dihuni apabila kiamat berlaku. Ya. Jadi sebab itu disebut dalam hadis bahawa kubur itu, kata Nabi, salah satu daripada dua keadaan, dua tempat. Sama ada kubur itu raudhatun min riyadil jannah, kubur atau alam barzakh itu adalah salah satu daripada taman syurga. Maksudnya bukan syurga lagi, baru taman bagi orang soleh yang mati. Ataupun hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka. Bukan neraka lagi, baru lubang ni. Baru start mukadimah. Macam kita masuk istana yang cantik, rumah baru yang cantik, sebelum kita masuk ke rumah dia yang dipenuhi dengan berbagai perabot-perabot dan juga aksesori yang mahal-mahal tu, kita akan melalui taman di bawah. Kita akan tengok dekorasi ciptaan manusia. Air terjunnya, kolam ikannya, ya, bunga-bunganya. Kita duduk situ pun seronok lah. Masuk lagi seronok lah. Ya. Syurga, alam kubur dengan syurga begitulah. Belum masuk, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bernikmat. Di alam kubur ni, orang yang soleh, dia dah seronok dah, lega banyak dah. Di syurga lagi seronok, lagi menyeronok. Bagi ahli neraka, wala'iyadzubillah, bagi ahli neraka belum masuk neraka, dah kena mukadimah siksaan. Masuk neraka lagi dahsyat. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dalam satu hadis riwayat Tirmizi, dia ni passion dia, diceritakan oleh siapa saya tak ingat, kalau dia lalu dekat kubur dia akan menangis. Sahabat yang lain sampai perasan, sampai tanya, wahai Osman, saya lihat kamu ni selalu menangis bila lintas kubur. Sebab kata Sayyidina Osman bin Affan, aku bila lintas kubur aku teringat hadis Nabi SAW. Nabi sebut pada aku dulu, ya, bahawa kubur itu adalah persinggahan pertama untuk orang yang meninggal dunia. Kalau seseorang yang meninggal dunia itu selamat di alam kubur, maka alam selepas kubur itu lebih mudah untuk dia selamat lagi. Kalau misalnya di alam kubur pun dia sudah tak selamat, kena seksa dan sebagainya, maka alam selepas kubur itu lagi dahsyat daripada alam. Jadi Sayyidina Osman faham dari hadis ini bahawa kubur adalah indikator awal, ukuran awal. Sebab itu kita diajarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, doa itu sudah kita baca, lepas kita baca tahiyat akhir. Ya, ada baca doa, antaranya kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr
Ya Allah, kami mohon berlindung denganmu daripada azab kubur. Kan ada empat benda yang kita minta. Allah minta na'udzubika min azabil qabri, wa min azabi jahannam, dan azab neraka juga saya minta berlindung daripada Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah, huru-hara, gangguan ketika hidup dan mati. Wa min fitnatil masih dajjal, dan juga daripada gangguan fitnah dajjal. Itu hadis yang sahih Nabi ajar pada para sahabat, dan kita digalakkan untuk membacanya setiap kali lepas kita membaca tahiyat akhir. Baik. Jadi kita tengok antara lain banyak hadis sebenarnya yang menceritakan tentang wujudnya azab kubur. Antaranya bukan hadis saja, ada Al-Quran juga menceritakan demikian. Antaranya dalil dari wujudnya soal dua orang malaikat Munkar Nakir ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kata yusabbitullah, Allah akan memperkukuhkan, memberi bantuan kepada orang-orang yang beriman dengan kata-kata pengukuhan, kata-kata yang tetap. Bila fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Baik, itu ayatnya. Sekarang kita nak kenal pasti apa kesimpulan daripada ayat ini yang pernah dibuat oleh Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib, salah seorang sahabat Nabi SAW, kata beliau yang telah diriwayatkan kata-kata ini oleh Imam Muslim. Kata beliau, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memberikan ketetapan, bantuan kepada orang beriman dengan kata-kata pengukuhan, dengan bantuan. Kata beliau, nazalat fi azabil qabri. Ayat ini, kata Al-Barra, turun menceritakan tentang azab kubur. Jadi pengukuhan atau bantuan yang Allah bagi kepada orang beriman ni, konteksnya ialah berlaku ketika manusia berada di alam barzakh. Daripada mana Al-Barra bin Azib tahu? Sudah tentu beliau sahabat Nabi yang pernah belajar dengan Rasulullah SAW. Beliau telah mendengar Nabi kata begitu, dan beliau menyampaikan benda itu kepada kita. Kata beliau lagi, yuqalu lahu, ditanya kepada orang yang berada di alam barzakh, man rabbuka? Yang kita dengar man rabbuka kan, dulu ada keset, ya, sekarang tu kan, keset tu dulu budak-budak cukup takut, ya. Dan sekarang saya tak pasti sempat dengar tak, tapi saya sempat dengar lah masa saya belajar dulu. Ustaz-ustaz nak tidurkan kami, saya belajar dulu tak asrama lah, ya. Saya pun sekarang fikir balik, saya pun tak berani hantar anak saya dia tidur ke asrama, tapi ayah saya berani hantar, ya. Walaupun zaman tu dah kata lah dengan orang kan, saya hantar. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Pada cerita ni ustaz-ustaz kadang-kadang nak tidurkan belah, dia pasang ni kat situ malam-malam. Kan dia macam agak menyeramkan lah rakaman keset itu. Walaupun cerita masih agak penuh, orang yang nazam tinggal dulu. Baik, dalam hadis ni ditanya, man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Maka jawablah orang yang berhasil hari ini berdasarkan bantuan Allah tadi, Tuhanku adalah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jawapan yang mampu diberikan oleh orang beriman ini bukan kerana dia menghafal masa itu. Soalan itu memang soalan khusyuk. Tapi ketika berada di alam barzakh nanti, yang akan memberi bantuan menjawab soalan Munkar Nakir ialah amalan. Amalan. So kita doa, siap-siap sekarang ni beramal, kita mohon ampun daripada Allah. Mudah-mudahan itu semua menjadi penyebab kita dibantu nanti di alam barzakh. Fadzalika qauluhu ta'ala, kata Al-Barra, inilah maksud firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu ayat Quran yang menceritakan tentang azab kubur. Ada pun hadis cukup banyak, saya sebutkan sedikit. Antaranya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi, apabila ada seorang yang mati lalu ditanam dalam kubur, wa tawalla 'anhu ashabu, kemudian kawan-kawan yang kebumikan pun dah pulang,
Wa innahu la yasma'u far'ani 'alihim. Yang mati itu kata Nabi SAW dapat mendengar apa? Hentakan tapak kaki orang yang balik. Dia dengar. Malah kalau dalam peristiwa yang lain, dalam perang Badar, ketika Nabi SAW mengkebumikan musuhnya Abu Jahal dan lain-lain, Nabi kata pada yang mati itu, adakah kalian telah mendapat janji Allah yang telah dijanjikan pada kalian hari ini? Itu first time Nabi sebut macam itu. Nabi bercakap dengan orang mati. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, adakah mereka dengar apa yang kau cakap? Sebab Nabi tengok yang mati itu mati ya. Dia tak boleh menjawab pun ya. Jadi macam mana Nabi boleh cakap? Maka dia orang tanya Nabi SAW. Nabi kata, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar daripada kalian. Ya, bukan dekat seorang aku, dia orang dengar. Seorang macam-macam lagi dia orang dengar. Ya, jadi menunjukkan bahawa orang mati itu dengar. So kalau kita bercakap dengan orang mati, dia dengar. Orang seorang anak, ibu mak dia cakap, ya, mak, khabar mak, dia cakap mak dia, tak apalah. Maka jangan dikatakan tak betul dia cakap orang mati. Tak, orang mati dengar. Mak tu bau, betul tak kisahlah kan. Kalau tu tak ada apa-apa pun. Tapi sekarang nak macam sembang, mak ada bagi Fatihah, mak Al-Fatihah macam kan. Itu dihindari oleh orang-orang yang mati. Kata Nabi lagi, atahu malakani fayaqudani fayaqulan. Dua orang malaikat datang, duduk dan bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, iaitu Muhammad SAW. Apa pandangan anda tentang lelaki ini? Yang ini yang dimaksudkan lelaki ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW, ada pun orang beriman, maka dia menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasul kepada Allah, utusan Allah. Fayuqal lahu, maka dikatakan pada yang mati tadi, unzur maq'adaka minan nar. Lihat asalnya tempat duduk kamu itu dalam neraka. Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi dengan sebab jawapan kamu dan bantuan Tuhan, Allah telah ubah tempat duduk kamu dari neraka ke dalam syurga. Fayarahuma jami'an. Orang yang azab dan kubur itu dia tengok asal tempat dia dalam neraka yang menakutkan, ditukar ke dalam syurga. Jadi sebab itu kubur itu dipanggil taman syurga bagi orang yang bakal ahli syurga. Wa amal munafiq wal kafir. Orang munafik yang masih hidup di dunia ini bermuka-muka, ya, yang hipokrit, dan juga orang kafir yang mati dalam keadaan kekufuran. Bila ditanya soalan yang sama, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, fa yaqulu la adri. Tahu? Saya tak tahu. Walaupun mungkin di dunia dulu dia hafal, tapi tidak ada qaul sabit, tidak ada bantuan Allah. Ya? Kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas. Jawapan ni saya tengok macam semacam mulai buruk. Saya punya pandangan macam orang lain punya pandangan lah. Macam Piramli yang kita boleh kan, ya, yang nak mengelak mesyuarat tu, ya, nak jumpa mata air tu kan, dia kata apa? Dia kata segala apa yang cikgu besar putuskan itu juga saya setuju belakalah. Macam tu buat ayat dia kan. Ya, maknanya tak ada bantah-bantah lah. Dia jawab begitu kat malaikat. Ya. Maka fayuqal, dikatakan malaikat kata pada dia, la daraita wa la tuli. Kamu macam ni tak tahu, dan kamu ni macam ni tak mendengar ayat-ayat Allah dulu. Wa yuqtaru bimaqariqin min hadidin darbatan. Dalam hadis ini dikatakan dia dipukul oleh satu tukul besi. Malaikat bawa senjata tu, bukan penampak, bagi pukul maqariq min hadid besi. Jangan barzakh besi. Dengan satu pukulan, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu istaqalain. Maka menjeritlah kesakitan orang ini, yang mana jeritan itu didengari oleh semua makhluk melainkan jin dan manusia. Ayam dengar sebenarnya, sebab ayam bukan manusia, bukan jin. Cuma dia tak ada bagi tahu kita je. Masya Allah. Ini antara hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang sahih. Sebab itu saya katakan di awal tadi, Ahlussunnah wal Jamaah tak mampu menolak hadis tentang wujudnya azab kubur. Masalah Mu'tazilah ini, mereka terlampau menggunakan akal sampai bila mereka mengingat bahawa bila akal mereka dapat bayang, mereka kata ini tak logik. Salah. Alam barzah itu sendiri maknanya alam yang manusia tidak dapat alami. Alam barzah.
Patutnya alam barzakh itu ditolak. Malah alam akhirat, syurga itu pun, sampai Nabi sebut dalam hadis, dalam syurga itu nikmatnya ialah benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati manusia tak mampu membayangkan. Walaupun kita cuba fikir bagaimana hebat dan berkualitinya nikmat Tuhan, tapi kata Nabi, wala khatara ala qalbi bashar, tetap sahaja manusia tak akan mampu membayangkan. Di dunia ni orang boleh bayang lagi kan. Samsung kat Pulau Nutri tu orang bayang lah. Bayang lah, okay, Pulau Nutri jangkaan dia akan tambah yang ni. Tu orang tu buat spekulasi dalam internet. Canggih dia macam ni, dia akan meningkatkan RAM dia banyak ni, prosesor dia akan macam ni. Jadi keluar sebahagian itu, sebahagian tak tepat. Jadi betul juga sebahagian. Azab, nikmat syurga itu satu pun manusia tak mampu membayangkan kehebatannya. Jadi bila benda itu tak nampak dengan mata dan tak mampu dilogikkan dengan akal, bukan bermakna benda itu tidak ada. Ada banyak benda yang kita tak mampu logikkan dengan akal sangat, tapi benda itu banyak jin, benda yang kita tak nak tengok, tapi kita cukup cari sampai banyak cerita hantu dalam TV. Itu sebenarnya banyak cerita hantu dalam TV itu sebenarnya hasil daripada kepercayaan melampau orang Melayu kita lah. Cuma orang Melayu tak percaya jin, ataupun biasa-biasa je respon mereka dengan benda-benda macam tu. Alamatnya orang tak akan buat filem lah sebab tak laku. Tapi sebab tiap raya mesti ada, tiap raya mesti ada. Sebab dia tahu ada orang nontonnya. Dan itu sikap, itu menggambarkan sikap betapa percayanya orang kita pada benda yang macam tu. Sampai filem tu diolah daripada asas seram jadi kelakar. Macam-macam Mak Rempit mati, kemudian dia jadi bantu orang macam lah ya. Baik, kembali. Kemudian yang kedua, nikmat atau azab di dalam kubur. Ya. Jadi selepas Munkar Nakir bertanya, orang yang dapat jawab, maka disebutkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, bila berjaya menjawab soalan daripada Munkar dan Nakir, maka malaikat akan berkata, Nam tu tidur, berehatlah. Naumatan arus, seperti berehat dan tidurnya pengantin. Maksudnya bukanlah dia kahwin, tapi maknanya seperti mana orang yang pengantin malam pertama dia tidur kan terus seronok macam orang yang macam tak boleh tidur. Betul. Tapi setiap perasaannya itu cukup seronok. Ya. Ingat lagi tak? Bukan dah lupa lah. Kalau dah lupa ingat balik. Refresh balik. Tapi maknanya seperti mana orang yang kahwin, malam dia tidur, first time tidur, perasaan dia itu sangat seronok sekali. Biarlah tak ada aircon pun, setengah-setengah orang kahwin tak ada katil, ada tilam pun selesa lah, tak apalah, seronok dia sangat. Nak cerita, perasaan ini sangat lega sekali, dapat bersama dengan kekasih hati. Maka dalam alam barzakh nanti, orang yang berjaya jawab soalan, leganya macam tu lah lebih kurangnya. Nabi cuba membayangkan pada kita. Tak ada rasa susah hati, tak ada rasa takut lagi walaupun dia baru berpisah dengan ahli keluarganya sebentar tadi. Tak ada rasa lega yang amat-amat sangat. Itu maksud bila malaikat kata tidurlah kamu sepatutnya tidurnya pengantin. Dan Nabi sebut juga dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, dalam satu keadaan bila Nabi setelah selesai mengkebumikan jenazah, waqafa alaih, kata Uthman bin Affan, Nabi pun berdiri sekejap. Nabi berdiri sekejap. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, tolong minta ampun untuk kawan kamu yang mati. Maksudnya doa pada Allah supaya Allah ampunkan yang mati. So yang kita buat tu betul lah. Walaupun tekniknya Nabi tak detailkan, tapi kita kan ada baca tahlil sekejap. Doa tahlil tu kita minta apa? Kalau kita minta murah rezeki kita, kalau kita minta sembuh penyakit, tak. Khusus memang kita doakan untuk arwah. Wasalu lahu tasbih, dan mintalah pada Allah untuknya supaya Allah bagi bantuan. Yusabbitullah bil tasbih. Fa innahu al-an yus'al, sekarang kata Nabi, dia sedang ditanya oleh malaikat. Allah Ta'ala bagi nampak Nabi SAW
tentang apa yang sedang berlaku pada si mati. Maka Nabi memberitahu kepada para sahabat sebagai pengajaran itu. Sebagai juga dalil untuk mengukuhkan iman kita tentang wujudnya suasana dalam kubur, sama ada nikmat ataupun azab. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, juga antara hadis lain, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi sebut inna ahadakum idza mata, bila ada di kalangan kamu yang meninggal dunia, nuridhu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Setiap pagi dan petang dia akan ditunjukkan oleh Allah tentang nasibnya di masa depan, di akhirat. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Kalau dia memang bakal ahli syurga, benda yang ditunjukkan padanya ialah nikmat syurga. Dia macam tengok iklan. Dia tak masuk syurga lagi, tapi Allah tunjukkan dia makanan syurga, istana, rumah, kan? Sekarang kalau tengok rumah seronok, tapi nak beli sakit sikit lah, naik 10% ni kan. Itu dunia kita. Di akhirat tengok, ini Allah nak pergi ke aku, tengok bidadari, tengok makanan-makanannya, tengok taman-tamannya cantik sangat. Wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Kalau dia bakal neraka, yang ditunjukkan pada dia adalah bakal tempatnya di dalam neraka itu dengan makhluk-makhluk pelik-pelik yang menakutkan, api, ya, jeritan-jeritan, air, makanan minum yang busuk, yang panas, yang tajam-tajam, yang pahit-pahit itu. Fayuqalu, malaikat akan berkata kepada dua golongan ini, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Inilah tempat kamu, ya, tempat kamu yang kamu sedang duduk ni, sama ada selesa ataupun tak selesa di kubur. Inilah tempat kamu sampailah nanti Allah akan bangunkan kamu bertemu dengannya di hari kiamat. Jadi ada banyak hadis tentang azab kubur. Ada satu lagi saya nak bawa. Satu hari Nabi SAW perintah berjalan selisih dengan dua kubu. Maka Nabi kata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia ni nampak gaya dua ahli kubur ni dia kena seksa sekarang ni, tapi dia diseksa bukan kerana dia buat dosa besar sangat pun, benda kecil, tapi kerana dia buat kerap tak bertaubat, maka dia kena azab. Buat dosa kecil yang kita pandang remeh, buat dosa banyak mana kecil mana pun istighfar. Summa qala, tapi lepas ketika Nabi kata bala innahu kabir. Dah dia kata dosa besar ni. Macam Nabi selalu meneliti apa yang sedang berlaku di alam barzakh. Maka Nabi bagi tahu kepada Ibnu Abbas, amma ahaduhuma, seorang daripadanya, fakana la yastatiru min al-baul. Dulu dia kencing, dia tak kencing betul. Dia tak berjaga-jaga ketika kencing. Dia kencing mungkin mercik, ya, sedangkan dia boleh buat cara kencing yang tak mercik. Adapun dia kencing, dia tak tos betul-betul, sedangkan dia sihat. Orang yang sihat, kalau dia tak kencing keluar sampai tos betul-betul, ini bahaya. Memang kalau dia bangun nanti, rupanya ada dalam saluran tu yang nunggu nak keluar. Tapi kalau dia tak keluar, kerana terlibatkan gula itu kan. Boleh kenapa berlaku gitu? Melainkanlah kalau orang yang salisul bau, yang ada penyakit kencing tak lawat, itu tu penyakit yang Allah uji dia, maka dia tak termasuk dalam hadis ini. Ini orang yang mampu mengelak tapi dia alai-alai, ya. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Yang kencing kerja apa kes yang sampai kena seksa? Ialah bila dia kencing tak betul, kencing keluar balik, kena pakaian, belum sembahyang tak sah. Besar dosanya itu, sebenarnya melibatkan ibadah. Yang satu lagi pula, kana yamshi bin namimah. Dia ni jenis batu api. Jadi batu api ke orang, ya. Dia jatuhlah. Dia kata kat A, B, kita ni apa lupa dah. Dia sebut nama kau tu. Sebut apa cikgu? Tak tahu lah dia sebut apa tu. Ada lah dia sebut. Nampak gaya muka macam marah. A pun masa tu kebetulan tak berlagangi dengan B. Dia kata, ni B kata apa kat aku pula. Kemudian yang tengah ni pergi kat B,
beritahu, tadi marah. Dia marah kamu. Apa usah pula. Tak tahu tiba-tiba marah kamu. Maka menyebabkan dua-dua ini. Dan saya lihat di pandangan saya. Contoh boleh cek lah. Wartawan hari ini pun boleh terlibat dengan namimah juga. Wartawan hari ini. Sekiranya dalam laporan mereka itu melagakan tersebut, memprovokasi. Yang provokasi ini dia. Provokasi pihak utama atau pihak yang kedua, atau mungkin melibatkan 4 atau 3 pihak atau lebih, maka dia provok ke semua-semua sekali. Ini pun bidang bahaya. Dalam melodi, kadang-kadang ada bila artis tak berlagak suami isteri, mungkin mereka perlukan tempoh bertenang, kan? Seminggu, 2 minggu rehat kat kampung masing-masing. Tak boleh jumpa lagi lah. Kalau jumpa pun bertengkar je. Maka perlukan tempoh bertenang. Wartawan ni pergi kejar, cari. Dia punya ayat popular dia apa? Mari kita terjang mencari sebuah kebenaran. Ingat semua kebenaran itu diheboh-hebohkan pun. Ada banyak kebenaran yang tidak boleh dihebohkan. Malah ada kebenaran yang haram dihebohkan. Seperti kisah suami isteri dalam bilik tidur mereka. Itu kebenaran juga, tapi tidak boleh dihebohkan. Kita tengok orang lain buat salah dan mengaibkan dirinya. Itu kebenaran yang berlaku pada dirinya, tapi kita tidak berhak mengaibkan dia atas nama kebenaran. Itu salah. Maka wartawan ni pergilah tanya, apa kes ni kamu cerai isteri kamu? Tanya lelaki tu. Lelaki ni tak nak tanya, tak nak jawab. Yang wartawan ni pun asap, dia pun macam peguam juga. Dia kali soalan, kali sini, jawablah. Bila jawab soalan, dia pergi isteri pula. Kami baru jumpa dengan suami kamu, katanya belum cerai lagi, tapi dia kata salah ni. Baru nak bertenang. Memang dua-dua ada buat salah. Biarlah dulu selesai dengan cara baik. Yang kita ni pergi sibuk apa sahaja. Satu lagi hujah mereka yang saya kesiankan artis ni, ialah artis milik masyarakat. Apa dia ingatkan apa? Malam baik ke apa? Boleh guna tu sesuka hati. Saya bela artis malam ni. Jadi walaupun artis tu ada benda yang kita tak setuju, tapi dia sudut akhlak dan manusiawi, sedang mereka ada hak sebenarnya untuk dibela. Kerana saya tengok melodi ni menyampah bagi saya. Galaxy saya tak pasti sangat, walaupun pengacara itu kita gedi-gedi sikit kan. Tapi itu yang berdosa namimah itu. Nabi sebut dalam hadis ni, antara orang yang diberi azab awal sebelum azab akhirat ialah orang yang mengasihi Allah. Bantu, hati-hati. Ya, kita kena bijak dalam kita nak mencari kebenaran. Jangan sampai kebenaran yang kita cari itu menambah serius dari konfrontasi pergaduhan permusuhan antara pihak-pihak yang terlalu. Maka Nabi pun bila tengok kena seksa, Nabi buat apa? Semua akhadna jaridatan hukmatan fashaqqaha nisfain. Nabi tengok, Nabi nampak ada satu daun, Nabi pecah dua, koyak dua, fa'azara fi kulli qabrin wahidah. Nabi cucuk cacapkan kan ada dua setiap kali. Nabi buat itu. Qalu ya Rasulullah. Sampai Nabi tengok tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Pasal buat macam ni? Qala sallallahu alaihi wasallam, la'allahu an yukhaffafa 'anhum ma lam yaibasa. Mudah-mudahan azab kubur yang dihadapi oleh mereka berdua ini diringankan selama mana daun ini belum kering. Di sini terbuka pelbagai takwilan para ulama. Saya bahas dengan kawan saya di Jordan tahun ini, belajar hadis. Jadi kesimpulannya, ulama berbeza pandangan. Ada kata pandangan Imam Nawawi, kata Al-Qadhi Iyad, pandangan seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan seorang ulama tu dalam mazhab Maliki, dia kata salah saya, mengatakan bahawa orang tersebut diringankan azab kubur selagi mana daun tadi tidak kering adalah kerana dengan sebab daun tadi tak mati lagi. So kalau daun itu hidup, dia buat apa? Dia berzikir, bertasbih. Ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran bahawa Allah sebut walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah kata di hujung satu ayat tu, dan manusia itu tidak faham bagaimana tasbihnya makhluk seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi maknanya di situ Allah kata mereka bertasbih, cuma kita tak tahu macam mana cara mereka bertasbih. So dengan berkat tasbih mereka itu, selagi mana belum kering, itu meringankan azab kubur yang dihadapi oleh Tuhan. Di situlah antara lain ulama sebut, antara Abu Hanifah sebut, kalaulah tasbihnya
daun-daun itu boleh meringankan azab kubur. Sedangkan daun-daun itu bukanlah makhluk mukallaf, bukanlah makhluk yang paling dimuliakan di alam ini. Maka apatah lagi tasbih dan bacaan zikir oleh manusia. Manusia itu lebih dimuliakan oleh Allah kedudukannya berbanding tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bertasbih pun ada kesan baiknya kepada si mati. Kita baca Quran, berzikir la ilaha illallah, apa sahajalah zikrullah ni, tasbih dan sebagainya, lalu kita menyebutkan supaya pahala yang diberikan pada almarhum fulan bin fulan. Kata ulama, sudah tentulah orang mati dapat manfaat daripada bacaan Al-Quran. Ya. Walaupun ada setengah orang kata tak, sebenarnya itu bukan kaitan tasbihnya daun-daun tadi. Ini pandangan ini. Malah dia kata sebenarnya Nabi itu berkat Nabi sendiri. Nabi ada bagi syafaat pada kedua-duanya melalui daun tadi. Ada setengah kata begitu. Tak apalah, itu khilaf. Nak pilih pada satu terulang. Tapi kerana dua-duanya itu ijtihad ulama atas benda yang ghaib, dan Nabi pun tak jelaskan sebab apa diringankan azab kubur. Cuma Nabi kata malam yang basah, selagi mana daun tadi tidak kering dan mati, maka ia terbuka kepada pintu ijtihad dan kesimpulan masing-masing. Ya. Baik. Jadi jadi maknanya itu antara lain beberapa hadis yang mensabitkan tentang wujudnya soal munkar nakir. Cuma daripada mana munkar nakir nama ini datang, kata ulama adalah datang daripada hadis. Semua dah disebutkan hadis. Cuma disebutkan dua orang malaikat, atau al-malakat, dua malaikat yang datang. Dalam hadis yang lain menyebutkan namanya munkar nakir. Apa sebab namanya munkar nakir? Linakarati manzarihima, kerana rupanya itu menakutkan. Kerana rupanya Allah. Sebab itu namanya munkar nakir. Yang kedua, wujudnya nikmat atau azab dalam kubur, telah juga dibacakan beberapa buah hadis yang mensabitkan demikian. Dan yang ketiga, nanti di akhirat akan dihidupkan manusia itu sebagaimana rupa asli. InsyaAllah saya fikir akan dibahaskan. Dan saya fikir walaupun kalau bukan nak baca cepatlah, ada 10 poin di sini. Tapi lebih elok dia dibaca dengan diiringi dalil daripada Al-Quran dan hadis sebagai mengukuhkan keimanan kita kepada apa yang dibahaskan dalam bab ini. Jadi saya fikir setakat dulu untuk malam ni, ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah daripada apa yang dibahaskan pada malam ni. Yang penting sekali inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunannya, dan kita diminta untuk berusaha kepada Allah, berusaha beramal. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang mendapat bantuan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tangguhkan dengan tasbih Allah surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.